Terima kasih diucapkan kepada kombinasi kehakiman yang berintegriti. Seterusnya, sidang hadirin yang dikasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Berdirinya kami di sini dengan penuh iltizam ingin menyebarkan sedikit dogma, perpadukan tinta dan wacana para sarjana melalui mauduk pidato yang berbunyi Rukun Negara, Teras Perpaduan Rakyat Malaysia. 5 prinsip rukun negara yang diwujudkan ini dibentuk berdasarkan acuan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan juga agama. Apakah 5 prinsip rukun negara? Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Tujuan rukun negara dibentuk adalah untuk dijadikan prinsip hidup semua rakyat di negara ini bagi menjamin perpaduan kaum dan keamanan negara. Rukun negara seharusnya dijadikan panduan oleh setiap rakyat yang mengaku dirinya sebagai warga negara Malaysia. Sekiranya panduan ini sentiasa dipatuhi, pastinya akan membentuk rakyat yang bermutu tinggi nilainya. Prinsip yang pertama iaitu di bawah tembayung kepercayaan kepada Tuhan, setiap agama pasti menyeru kepada kebaikan. Tanpa agama boleh meruntuhkan kepribadian seseorang, sesuatu bangsa dan juga negara. Justru dapat insan dan yang beragama pastinya mereka percaya bahawa melakukan perkara yang baik adalah sangat dituntut. Di sini dapat kita fahami bahawa prinsip yang pertama ini akan dapat melahirkan rakyat yang berkualiti untuk dirinya dan masyarakat. Jadi, tidak dinafikan untuk negara dapat membentuk rakyat yang berkualiti melalui prinsip yang pertama. Hadirin sekalian, apakah buktinya kesetiaan? Adakah dengan menyatakan di bibir sahaja? Tepuk dada, tanya selera. Setiap negeri mempunyai lagunya sendiri yang seni katanya memuji dan menghargai raja dan negeri. Lagu negeri wajib dinyanyikan setiap minggu sekali bagi menandam semangat jati diri terhadap raja dan negeri. Juga sebagai tanda setia rakyat kepada pemerintahnya. Masih ingatkah lagi ketika lagu negaraku dipermain-mainkan? Rakyat Malaysia bangkit bersatu. Menentang pengkhianat itu, tindakan itu membuktikan kepada semua kesetiaan rakyat dapat membentuk jati diri warga negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan iaitu prinsip yang ketiga, membawa maksud setiap warga negara hendaklah menghormati perlembagaan negara yang juga merupakan sumber perundangan tertinggi negara. Setiap rakyat haruslah menghormati dan mematuhi perlembagaan yang telah ditetapkan agar dapat menjaga hak keistimewaan setiap rakyat Malaysia. Rakyat di negara, kita perlu sedar bahawa perlembagaan negara berfungsi untuk melindungi hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara. Hadirin sekalian, beralih kita kepada hujah yang keempat. Berdasarkan prinsip kedaulatan undang-undang, setiap negara memerlukan undang-undang untuk mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman dan makmur, sekaligus menjamin kehidupan anggota masyarakat dapat bergerak dengan lancar dan teratur tanpa sebarang kekacauan. Hak semua rakyat boleh diamalkan dengan bebas asalkan tidak melanggar undang-undang seperti mana yang dijamin oleh perlembagaan. Kesopanan dan kesusilaan adalah prinsip terakhir dalam rukun negara, selaras dengan hujah yang terakhir pada hari ini. Prinsip ini menekankan perkembangan tingkah laku seseorang yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bertata susila.
Prinsip ini membolehkan rakyat berbilang kaum di negara ini mengamalkan sikap saling menghormati dan menjaga hubungan baik antara satu sama lain. Justru tidak wajar sesuatu kaum membangkitkan isu yang dia anggap sensitif agar ketenteraman rakyat sentiasa terpelihara. Bulat kata kerana pembentong. Bulat kita kena muafakat. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Itulah amalan rakyat Malaysia yang sentiasa berpandukan kepada ideologi negara yang telah membentuk rakyat berkualiti. Dengan adanya kerjasama yang erat dan perpaduan berakar umbikan rukun negara, maka tidak hairanlah negara Malaysia mampu membentuk rakyat yang berkualiti tinggi dan disegani dunia. Justeru, marilah kita bersama-sama menghayati rukun negara dan sekaligus menjadi insan yang berkualiti. Hadirin yang bervisi, sebelum kata mengunci bicara, sebelum langkah mengundur pergi, bukalah mata dan minda. Bersama kita memulakan ajakan paradigma dan mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara sebagai perpaduan hidup kita. Sekian, terima kasih.